Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis yang berhormat Datuk Seri Muhammad Sabu dan pimpinan Pakatan Harapan, pimpinan-pimpinan Barisan Nasional, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Saya tahu negeri Terengganu ni biasa dia ada dua pilihan, sama ada bulan ataupun dacing, betul? Tahun ini tuan-tuan hanya ada dua pilihan. Tapi bukan bulan lagi. Tuan-tuan hanya ada dua pilihan untuk pangkah pertama dacing ataupun pangkah Pakatan Harapan. Boleh? Kita belajar dulu macam mana cara ada. Kalau saya sebut barisan, sebut nasional. Kalau saya sebut pakatan, sebut. Kita nak tengok boleh ke tak boleh. Barisan! 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 Pakatan! 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 Baru boleh kuat lah. Okey. Confirm lah boleh transfer undi tu. Saudara, kita tengok hari ini tuan-tuan, macam-macam fitnah. Tadi YB Sani dah sebut fitnah. Kononnya di bawah kerajaan perpaduan ini, mereka ni, kita ni, tuan-tuan tak boleh jaga kepentingan orang Islam. Mereka juga tuduh kita tak boleh jaga kepentingan orang Melayu. Betul ke tuan-tuan? Betul ke? Selama hari ini tuan-tuan, siapa meletakkan agama Islam, siapa meletakkan kedudukan hak istimewa orang Melayu, meletakkan kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu di dalam perlembagaan? Siapa? Kita tuan-tuan, bukan PAS. Betul tak betul? Bukan Perikatan Nasional. Hari semalam, saya bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau menjawab isu. Isu apa saudara? Kononnya beliau menipu dengan mengatakan beliau melunaskan hutang Felda. Ini saya nak jawab sikit sebelum Yang Amat Berhormat Perdana Menteri datang. Saya nak beritahu saudara. Memang betul pada bulan Jun tahun 2021, Muhyiddin telah mengumumkan bahawa hutang peneroka Felda 80% dihapuskan. Itu kita tak nafikan. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, bila Muhyiddin umumkan hutang peneroka Felda ni dihapuskan, dia ada tak tanda tangan perjanjian dengan Felda untuk ambil alih hutang tersebut? Ada tak ada? Tak ada tuan-tuan. Ada tak dia membuat bayaran pertama? Ada? Tak ada saudara. Saya nak beritahu, pada bulan Jun 2021 dia umum, 2022 pun tuan-tuan sampai dia tak jadi Perdana Menteri, dia tak buat sebarang perjanjian, tak tanda tangan, tak ada membuat pembayaran. 2 tahun lepas tu tuan-tuan, baru Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tanda tangan FSRA dan membayar bayaran pertama. Sebab apa? Bila nak hapuskan hutang peneroka Felda ni tuan-tuan, ia menelan belanja 8.3 bilion ringgit. Bukan sikit. Bila Muhyiddin umum hutang itu dihapuskan, saudara, siapa yang kena tanggung hutang itu? Yang kena tanggung hutang itu ialah Felda tuan-tuan. Mana Felda nak cari duit? Kalau misalnya hutang yang dia dah lupuskan itu, saudara, kerajaan tak bantu. Kerajaan tak ambil tanggungjawab untuk tanda tangan FSRA dan kemudian melunaskan. Datuk Seri Anwar, saudara, pada Jun baru membuat pembayaran pertama selepas menandatangani perjanjian ini sebanyak 990 juta ringgit. Kenapa 990 juta ringgit? Kerana duit 8.3 bilion ini campur dengan kos ambil alih Felda Global Ventures, saudara. Ianya menelan belanja 9.9 bilion ringgit. 9,900 juta ringgit. Macam mana cara Felda nak bayar balik? Felda terbitkan sukuk. Dan sukuk ini tuan-tuan, kerajaan Madani inilah yang akan mengambil tanggungjawab untuk membayar. Semalam juga diumumkan, di setiap Felda, saudara, mulai hari ini akan ada pusat hemodialisisnya yang tersendiri, tuan-tuan. Ini satu tepukan gemuruh kita berikan kepada kerajaan Madani. Dan hari semalam, walaupun berpuluh tahun masih ada lagi kawasan-kawasan Felda yang gelap.
Saudara, semalam hampir 3,000 tiang lampu tuan-tuan telah diluluskan dan akan dipasang untuk menerangi peneroka-peneroka Felda. Saya nak tanya tuan-tuan, rata-rata yang duduk di dalam Felda ni orang Melayu ke bukan Melayu? Saudara, marah juga tuan-tuan di bawah kita yang menubuhkannya. Macam-macam saudara. Dan semalam di Port Dickson, jaminan yang diberikan oleh YB Anthony Lok, tuan-tuan. Dia kata apa? Dia beritahu saudara, insya-Allah. Dia tak sebut insya-Allah lah, saya yang sebut ni. Dia kata selagi dia bersama dengan kerajaan perpaduan ini, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, mereka hormati dan mereka akan sanjung apa saja yang termasuk dalam perlembagaan, termasuklah kedudukan hak istimewa orang Melayu, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu. Muktamad, tidak ada tuan-tuan sebarang pertikaian. Itu sebab kalau mereka kata mereka lebih mementingkan Islam, Melayu lebih terbela di bawah kepimpinan mereka. Ini tuan-tuan, saudara, adalah satu pembohongan. Kalau mereka mementingkan Melayu, mereka mementingkan Islam. Ketika tuanku menitahkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan, mereka patut ambil peluang ini. Kerana jika Perikatan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan, kerajaan akan ada 156 orang wakil rakyat. Betul tak betul? Hari ini baru ada 148, 156 lebih stabil. Betul tak? Tetapi kalau mereka menerima titah tuanku ini, menjunjung kasih titah tuanku, kita ada 103 orang wakil rakyat orang Melayu dan hanya 53 orang wakil rakyat bukan Melayu. 56 jumlah dia. Tuan-tuan, hari ini 76 yang beragama Islam, 72 yang bukan beragama Islam, tuan-tuan. Jadi, saudara, kalau Muhyiddin, kalau Haji Hadi mementingkan tentang kedudukan orang Melayu, itulah saat yang paling cantik untuk pastikan di parlimen paling ramai orang Islam, paling ramai orang Melayu sebagai ahli parlimen di dalam kerajaan. Betul tak betul, tuan-tuan? Tetapi kenapa dia tolak? Dia tolak, tuan-tuan, kerana dia nak jawatan Perdana Menteri. Betul tak betul? Bukan dia nak jadi Perdana Menteri ini kerana kepentingan Melayu, tidak. Bukan kerana kepentingan Islam, tidak, tuan-tuan. Dia hanya nak rasa balik jadi Perdana Menteri kerana bila ada kuasa sebagai Perdana Menteri, dia boleh daruratkan negara sesuka hati dia. Betul? Bila darurat, tuan-tuan, dia boleh belanjakan duit negara tanpa bawa ke parlimen seperti mana yang berlaku ketika dia memerintah 18 bulan. Betul tak betul, tuan-tuan? Itu sebabnya saya minta orang Melayu di Terengganu, orang Islam di Terengganu, kalau nak pastikan Islam terbela, nak pastikan orang Melayu terbela, pastikan kerajaan di bumi Terengganu ini kita tukar, kita pastikan kerajaan akan dipimpin oleh Menteri Besar daripada kerajaan perpaduan. Boleh? Gelombang! Gelombang! Barisan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakatan! 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 Terima kasih.